الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dikasihi oleh Allah, saya berpesan kepada diri saya dan kepada sidang Jumaat sekalian supaya sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita mengikut segala titah perintahnya dan kita meninggalkan segala larangannya. Kerana berjayalah mereka yang bertakwa serta carilah bekalan, dan sebaik-baik bekalan yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash shuhur 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum Dhalika ad-dinul qayyim Fala tadhlimu fihinna anfusakum Waqatilul musyrikina kaffah Kama yuqatilunakum kaffah Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Ia bermaksud sesungguhnya bilangan bulan di sisi hukum Allah ini ada 12 bulan. Hari yang terjadinya ya Allah Ta'ala tetapkan baginya menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan yang dihormati. Ketetapan demikianlah satu agama yang lurus. Maka jangan kamu menganiayai diri kamu sendiri dalam bulan haram dengan melanggar larangannya. Tetapi perangilah kaum musyrik sesungguhnya seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menjelaskan berkenaan dengan bulan-bulan haram yang kita berada padanya pada hari ini, yaitu pada bulan Rajab yang termasuk dalam Ashhurul Hurum. Apabila datangnya bulan Rajab, bermakna kita semakin hampir kepada bulan Ramadan Al-Mubarak. Bulan Rajab yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang termasuk di dalam Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, itu Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga Muharram. Bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, sebagaimana kata seorang salafus salih Abu Bakar Al-Warraq rahmatullah alaih, Rajab adalah bulan bercucuk tanam, Sya'ban adalah bulan untuk kita menyiram, kita jiruh tanaman tersebut. Ramadan adalah satu bulan untuk kita memungut hasil. Rajab bermaksud yang mulia, yang dihormati. Apabila kita menyebut berkenaan dengan bulan haram,
Di sini ada satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, sejak daripada Allah taala jadikan langit dan bumi lagi, yaitu diharamkan berperang yang dipegang oleh musyrikin Mekah sebelum datangnya kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana kemuliaan yang ada pada bulan Rajab inilah, para ulama salafus salih mereka memperbanyakkan berpuasa sunat di bulan haram, seperti mana kata Sufyan ats-Tsauri, beliau menyebutkan bahawa bulan-bulan haram lebih aku sukai puasa sunat di dalamnya. Dan diriwayatkan bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa sunat pada bulan Rajab berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Sidang Jumaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab juga adalah satu bulan yang mencatatkan satu peristiwa yang besar dalam sejarah Islam ke atas batang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra dan Mi'raj, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala pada malam Isra dan Mi'raj, yang mana kisahnya Allah Taala letakkan dalam Al-Quranul Karim dengan firman Allah Taala, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Al-ayat. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada satu malam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram, daripada Masjidil Haram terus ke Masjidil Aqsa dan sampai ke Sidratul Muntaha. Perjalanan dengan roh dan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku sebelum daripada peristiwa Isra dan Mi'raj? Sebelum daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima tekanan yang begitu berat. Orang pakat duk tekan Nabi, pakat duk kata ke Nabi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hilang orang yang disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah radhiyallahu anha, isteri yang Nabi sayang. Bapa saudara Nabi Abu Talib mati dalam keadaan kufur yang Nabi sayang juga. Perjanjian yang berlaku di antara musyrikin Mekah, kabilah yang melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabilah yang melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam berjanji, mereka tekan Nabi, mereka kata ke Nabi, dan juga orang Islam yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menerima nasib yang sama. Dalam daripada itu Allah Taala ambil Nabi supaya menghiburkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah, dan difardukan fardu sembahyang 5 waktu yang kita buat pada hari ini merupakan hadiah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, satu peperangan juga berlaku pada bulan Rajab sempena dengan turunnya ayat tadi, waqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Kamu perangilah orang-orang musyrik sebagaimana mereka memerangi kamu semua. Kenapa dalam bulan haram ini Allah Ta'ala kaitkan dengan peperangan, sedangkan tidak ada peperangan dalam bulan haram, bulan yang dihormati oleh masyarakat Arab jahiliyah. Masyarakat Arab jahiliyah meletakkan pedang dia dalam sarung dan gantung, dia gantung di dinding rumah dia pada bulan haram, bermakna mereka tidak berperang. Peperangan Tabuk yang berlaku pada 9 Hijrah adalah satu peperangan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana musyrikin Mekah tidak mengikut perjanjian dan mereka langgar syarat bulan haram yang mereka hormati. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan mereka supaya berperang. Berlaku peperangan Tabuk
Nabi SAW, para sahabat, peperangan yang berlaku ketika mana buah kurma sedang masuk. Kebun-kebun penuh dengan tanaman kurma, menguji keimanan para sahabat. Orang munafik membuat alasan kepada Nabi SAW dengan mereka mengatakan, inna buyutana aurah, rumah kami tidak ada orang nak jaga, buah kami sedang masak. Dan peperangan ini juga menguji keimanan orang para sahabat Nabi SAW, sama ada hendak sertai peperangan ataupun tidak. Sidang Jumaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa yang berlaku pada bulan Rajab juga yang tidak dapat dilupakan oleh umat Islam, yaitu berlaku pada 6 Rajab tahun 1367 Hijrah bersamaan dengan 15 Mei tahun 1948 Masehi. Peristiwa apa yang berlaku pada 6 Rajab tahun 1367 Hijrah ini? Yaitu peristiwa tertubuhnya negara haram Israel selepas dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, yang juga pada bulan Rajab, itu pada 27 Rajab tahun yang ke-583 Hijrah. 27 Rajab tahun 538 Hijrah, yang mana tertegaknya diambil semula oleh Salahuddin Al-Ayyubi Baitul Maqdis, kiblat pertama umat Islam dan tanah suci umat Islam. Dan pada 6 Rajab tahun 1300, pada 6 Rajab tahun 1357 terbinanya negara haram Israel sampai ke hari ini. Peristiwa ini tidak akan dilupakan oleh orang umat Islam, dan peristiwa-peristiwa ini meninggalkan pengajaran yang begitu besar kepada umat Islam, dan mengambil iktibar yang begitu besar. Dan kita kena faham ketentuan kemenangan ataupun kekalahan yang disebut sebagai sunnatul nas dengan sunnatul hazimah adalah perkara yang biasa yang berlaku. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, itulah Allah Ta'ala kata hari-hari yang silih bergantinya. Aku akak orang ni, aku buat turun orang ni, aku akak orang ni, aku buat turun orang ni. Begitu juga dengan umat Islam. Jika cukup syarat untuk umat Islam ini menang, nescaya menanglah kita. Tetapi jika tidak cukup syarat, kemenangan Islam tidak akan hampir kepada kita. Kerana apa? Kerana kemenangan, kekuasaan Allah Ta'ala milik segala-galanya. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah Allah yang memegang segala kerajaan. Allah Ta'ala boleh naikkan siapa dia nak, boleh turun siapa dia nak, boleh ambil kerajaan pada siapa yang mahu, boleh runtuhkan kerajaan pada siapa yang dia ingin. Di tangan Allah lah segala kebaikan. Muslimin yang dikasihi oleh Allah, sidang Jumaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di atas dasar inilah sampai kepada hari ini kita lihat betapa malunya Amerika Syarikat dan sekutunya, betapa malunya Zionis Yahudi yang menyerang, yang memberi tekanan yang begitu hebat kepada Gaza di Palestin. Gaza hanya satu negara yang kecil, satu negara yang kecil. Kalau kita pergi Gaza ini, kalau kita jalan daripada Bucu balik sana sampai Bucu balik sana, sejam pun, lebih kurang sejam, lebih kurang sejam tu pun tak sampai. Negara Gaza, Palestin, dalamnya ada Gaza yang begitu kecil, sampai pada hari ini tidak berjaya ditawan oleh Zionis laknatullah. Siapa yang menolong kalau tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menolong? Ketahuilah bahawa kemenangan yang Allah Ta'ala beri kepada Palestin pada hari ini, kepada Gaza, merupakan satu perancangan yang tersusun oleh Hamas yang menjadi benteng utama untuk menahan negara mereka daripada diserang oleh Zionis laknatullah.
Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Inna Allah yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Inna Allah yuhibbul ladhina, Allah Ta'ala amat menyukai mereka yang mana mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara tersusun, saffan ka'annahum bunyanun marsus, ibarat bangunan yang tinggi yang terbina dengan susunan yang molek. Bermakna orang yang bertanggungjawab bertahan di bumi Gaza, mereka ada perancangan yang begitu hebat, dan perancangan ini bukan dilakukan dalam masa seminggu, tapi 20 tahun yang lepas. Itulah rahsia kemenangan yang ada pada mereka. Sidang Jumaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berbalik kepada kita. Apa yang kita kutip hasil daripada hari ini bukan daripada kita, daripada golongan dahulu yang mari memahamkan kita berkenaan dengan sunnah Nabi SAW. Kita hari ini adalah mata rantai yang kita sambung daripada rantai yang disambung oleh generasi yang terdahulu. Sidang Jumaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakikat peperangan dalam Islam ini bukan kekalahan ataupun kemenangan. Hakikat kemenangan dalam Islam apabila boleh mengeluarkan manusia minaz zulumati ila nur, daripada kegelapan kepada cahaya. Kita lihatlah pada hari ini kesan daripada pengeboman di Gaza, kesan daripada serang hari-hari Palestin, kesan daripada betapa angkuh dan betapa kejinya Zionis dan Barat. Berapa ramai hari ini orang di Barat, di Eropah masuk Islam oleh kerana ada ihsan dalam jiwa mereka kepada orang Islam. Mereka menuduh Islam sebagai ganas, ekstrim. Hari ini orang Barat, Mak Saleh buka Al-Quran, pakat nak ngaji Al-Quran. Betul kok Islam ni ganas, Islam ni ekstrim, Islam ni buat kucar negara orang, Islam ni mari jajah negara orang, Islam ni bahi potong kepala orang, Islam ni bahi bunuh orang, Islam ni bahi buat ancaman kepada dunia. Apabila mereka baca Al-Quran, mereka jumpa dengan ayat-ayat berkenaan dengan keharmonian dan juga keamanan. Islam tidak benarkan kita mengangkat senjata jikalau ada ruang untuk kita berdakwah. Bukalah fiqh daulah, al-fiqh muwatanah, fiqh siyasah karena Allamah Dr. Yusuf Qaradawi. Cukup dan kita buka fiqh jihad. Jihad tidak akan dapat dilaksanakan sekiranya dakwah itu masih berjalan sebagaimana biasa. Jihad tidak dapat dilaksanakan selagi mana kita nak buat amal ibadah tidak disekat. Jikalau kita disekat buat amal ibadah, disekat untuk mari ke masjid, disekat untuk buat kerakyatan dalam Islam, disekat untuk sembahyang raya, disekat untuk berpuasa, pada ketika itu jihad diizinkan oleh Allah Ta'ala. Uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Allah Ta'ala pernah izinkan jihad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat kerana mereka dizalimi. Untuk berjihad, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwwah. Mestilah ada persiapan untuk kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tengok pada maqasid, pada keadaan pada hari ini di zaman kita, tak kira di dunia mana sekalipun, jihad yang paling tepat iaitu jihad sosial media ataupun jihad di media Facebook, di TikTok dan juga di media-media orang muda pada hari ini. Kita berjihad dengan menggunakan media yang ada ini untuk kita masuk dalam media TikTok, dalam media Facebook, untuk kita lawan segala fahaman-fahaman yang bercanggah yang dibawa oleh musuh Islam pada hari ini. Adik kakak sekalian, satu benda pelik yang berlaku, mungkin tak berlaku tempat adik kakak pada hari ini. Di negara Malaysia baru-baru ni
Ada satu persatuan. Persatuan suami isteri belaka dia kumpul dalam satu persatuan. Satu pertubuhan. Persatuan ini adalah persatuan badi gila bini. Binimu aku gila, binimu bahasa nak tidur dengan binimu, mu tidur dengan bini aku. Bahasa aku nak tidur dengan binimu, mu tidur dengan binimu, mu tidur aku tidur dengan binimu. Pakat gila tidur bini. Ada persatuan, ada pertubuhan, ada ahli dia. Kita cek tengok ahli siapa dia. Orang Islam. Orang Islam. Nama Islam. Asal Islam. Mak bapak Islam. Bukan mu'allah. Islam. Kenapa ini berlaku? Kenapa ini berlaku? Jawapannya kerana tidak ada iman. Nak lesal lagu mana adik kakak? Sebab tu adik kakak semua jangan pandai hina sangat orang mari ngaji sekolah agama. Kita jangan berasa ngaji agama ni bagi tak penting. Dan mak bapak kena ingat anak-anak atas anak ngaji agama ni bukan nak jadi ustaz. Bukan nak jadi pensyarah macam saya, bukan jadi tu khatib supaya saya baca khutbah. Atas anak-anak sekolah agama tu nak suruh dia tu ada agama. Dia boleh bawa diri dia. Dia nak cari makan gapo ikut dia lah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada yang melata di atas muka bumi ni kata Allah, malaikat Tuhan tetap rezeki. Pitu rezeki tu luah malah merajinnya. Kena tukar niat ayah-ayah semua kena tukar. Tukar niat atas nak sekolah agama, nak wibah agama. Kepada siapa yang harus kita balik benda ni kalau tidak kepada agama kita? Kita nak balik mana lagi kalau tidak kepada agama kita? Kita siapa kejut ada pertubuhan benda-benda hak lagu ni hak tu tak kira lah pertubuhan LGBT hak tu nombor 2. Ni pertubuhan. Hak sah laki bini tapi boleh gila laki bini gimana? Tak ada lagi tempat kita mungkin. Tapi satu hari nanti jadi supaya dadah lah. Supaya dadah ganja berapa merebak tempat kita. Mungkin tak kenal lagi anak kita. Tapi amba yakin kata dalam masjid ni keluarga besar dia, anak sepupu dia, kau siapa kau, kalau kita tengok keluarga besar, nah tengok keluarga kita saja. Anak sepupu kita, anak dara kita kau, adik-beradik tiri kita kau. Amba yakin kata hak mana ada ni, ada hak terlibat dengan dadah, termasuk keluarga amba sendiri. Contoh tak? Hacu kecil. Kata saya tu awak mari bala apa? Kata saya tu awak mari bala apa? Hak ni pucuk bala. Pucuk bala apabila orang alim duk senyap. Tak si kecek bagi benar. Nak kecek bagi benar guano, muka sapu tebal-tebal ni. Pengajar wis sapu, pengajar wis sapu, pengajar wis sapu. Kau ni boleh kecek, kau ni tak boleh kecek. Kecek lagu ni ke, orang marah. Kecek hak ni ke, orang marah. Jadi duk jaga hak orang tu lebih penting pada jaga hak Tuhan. Ni orang alim lagu ni, orang panggil ulama setan ni. Setan bisu ni, intahmil alaihi al-hath atau tatruku al-hath. Beri makan pun dia jelek, tak beri makan pun dia jelek lidah dia. Ulaika kal-kal, Allah Ta'ala kata seperti anjing mereka ini. Kalau ulama pun makan rasuah, nak anggap siapa lagi? Kalau orang ngaji agama pun ambil pitih kilah lapiyah taklah poket, nak anggap siapa lagi? Nak anggap siapa lagi? Kalau ulama pun ambil pitih boleh lapiyah serbai pula kemah ikat kepala, nak agak siapa lagi agama ni? Kalau ulama si menghalalkan rasuah, nak agak siapa lagi? Betapa kejinya rasuah. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya, kamu makan hartamu sama-samamu, tapi ulama menghalalkan. Kerana kuasa, pangkat dan kedudukan, dan tidak bala umat ni. Tak ada heran lah dengan
mai ketung bisa dadah dok makan pik kuda sebab ulama tu sendiri punah jahanam. Sedarlah sudah Jumaat semua. Kalau kita berada pada zaman fitnah yang disebut sebagai fitnatul dajjal. Inilah yang Nabi suruh kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya Nabi tak tinggal doa zaman Nabi lagi. Nabi tak tinggal doa na'udzubika min adzabil qabr wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Nabi tak tinggal doa masiihid dajjal. Sebab anak-anak dajjal duduk keliaran penuh, duduk bawa, duduk capuk iman anak-anak kita. Sampai satu tahap dia terkeswih gitu ya. Sebab kita buka switch speaker, wah benar. Bila dia terkeswih habis selewak tak habis. Jolah ke dah? Tak ada upaya. Dia mari palu gendeng dia ada gedung naga penuh pakai dogi motor budak-budak apa penuh. Lalu kat ceramah lagilah maghrib mari subuh jemaah tak ada. Sekali ya. Dia palu kat dalam TV tu kat bola pukul 3 pagi pakai cukup mata pakai bangun belakang. Nak bangun tahajud tak sedih. Fitnah apa kalau tidak fitnah dajjal? Dia akak ambo tinggal mimbar ini dengan sama-sama dia akak fikir. Mana iman kita sebenarnya? Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimi wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allah ya karim. Alhamdulillahil mutafaddilil mahmud Ar-Rahimul Wadud Al-Malikil Ma'bud Subhanahu Subhanahu Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون اتقوا الله فيما أمر. كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat dikasihi oleh Allah. Di khutbah yang kedua ni marilah sama-sama kita insafi diri kita, i'tiqad kita, dan apakah yang perlu kita bawa untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau katalah Jumaat ni Jumaat yang terakhir bagi kita, kita nak bawa gapo jumpa kita? Cuklih muka anak-anak kita, cuklih muka anak isteri kita, kita kelih tanaman kita, kebun kita, kereta kita, harta kita tinggal. Jadi amal jariah tu kalau kita duduk dalam kubur. Sebab kita nak jalan lama dia kata, bukan sehari, bukan 2 hari. Tapi kita nak berjalan manufiqah fis sur fa idahum min ajdasi ila rabbihim yansil. Hari ya tiup sangka kala yang kedua, bangun kita daripada kubur, daripada mati sampai ke hari kiamat noh. Itulah kita nak jalan. Bekal gapo kita bawa? Kalau akidah kita tak comel, kita kena betul akidah masa kita hidup. Kalau kita banyak dosa, kita kena minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab mati kita ni merupakan pintu kepada kita nak pergi negeri akhirat. Sedar dan insaflah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekalah kerana bekal paling baik takwa. Takwa makna kata buat gapo Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan larang. Amat besar cabaran kita hidup di dunia akhir zaman ini untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala, untuk kita berdepan dengan cari makan rezeki yang halal. Tapi kalau kita duduk doa semua kepada Allah Ta'ala, insya-Allah Tuhan beri kita jalan yang benar untuk kita lalu. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wahai Tuhan, tunjuk jalan benar ni benar kat aku supaya mudah untuk aku ikut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batila. Dan tunjuk jalan hak batil, jalan hak sesat, jalan hak tak pakai, tunjuk aku Tuhan supaya mudah untuk aku jauh, supaya aku tak pergi terjun kepada jalan yang sesat. Tidak lupa untuk kita berselawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat. Jumaat yang begitu hebat.
Jangan kita lupa juga berselawat pada Nabi kita, kerana Nabi kita ni mari meninggalkan pusaka yang besar kepada kita. Allah Ta'ala sendiri yang berselawat kepada Nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat والمؤمن والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في فلسطين وخصوصا في غزة. اللهم أعز أهل غزة. اللهم أعز أهل غزة. اللهم أعز أهل غزة واحكم دماءهم واجبر كسرهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك بأمريكا المتجبرين يهود المعتدين. اللهم دمرهم ولعنتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم ذا الجلال والإكرام. اللهم أعد المسجد الأقصى المبارك إلى بلاد المسلمين وارزقنا صلاة قبل الممات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين في غزة الذين شهدونك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وسع مدخلهم وغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم اكتب لهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau tetapkanlah iman di hati kami dalam cobaan fitnah di akhir zaman yang kami tepuhi ini, ya Allah. Kuatkanlah akidah kami, teguhkanlah hati kami, masukkanlah iman dalam jiwa kami, tetapkanlah pendirian kami, berilah kami afiah daripada segala bala yang menimpa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami dengan Islam. Dan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ditanilah jiwa kami ini, ya Allah, mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasih dan sayang kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang banyak Nabi kami ini, ya Allah, berjasa kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada balasan yang kami nak balas kepada Nabi kami ini melainkan selawat dan salam kepada baginda Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami dengan iman dan Islam. Satukanlah hati penduduk kampung ini, ya Allah. Pemuda di kampung ini, ya Allah. Orang tua di kampung ini, ya Allah. Orang muda di kampung ini, wanita di kampung ini, ibu-ibu di kampung ini, anak dara di kampung ini, seluruhnya satukan hati mereka dengan iman kalimat tauhid la ilaha illallah. Angkatkanlah bala daripada kampung kami, sama ada bala penyakit ataupun penyakit rohani yang melekat pada jiwa kami. Jadikan kampung ini qaryatan aminatan mutmainnah, kampung orang beriman, kampung yang aman serta kampung yang tenang. Ya Allah, Tuhan kami, ikatkanlah hati kami semua dengan masjid, supaya kami tak berasa nak semaya di rumah, kecuali kami semaya di masjid. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah hati-hati kami lembut dan ihsan melihat orang susah dan juga anak yatim. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati-hati kami lembut melihat ihsan, melihat anak-anak yatim yang ada di sisi kami. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah kami, ya Allah, mendapat rezeki yang halal. Allahumma akfina bihalalika an haram. Wahai Tuhan, cukuplah benda halal bagi kami. Wa aghnina bi fadlika amman siwak. Kamu tolong kayalah aku, ya Allah. Kamu tolong kayakanlah kami semua ni, ya Allah. Dan kami tidak akan minta lagi kepada siapa, melainkan kami minta kepadamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dhkurullaha 'ala ala'ihi washkuru 'ala ni'ma'ihi wa la zikrullahu akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.